Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fazli bin Rafi. Nombor metrik 23 DKM19F1011. Okey, seterusnya saya Muhammad Hasan Razlin, 23 DKM 19F1020. Saya Muhammad Afizuddin bin Ibrahim, nombor matriks 23 DKM 19F1021. Ismail Hakimi, nombor matriks 23 DKM 19F1026. Jadi kumpulan kami, kumpulan 2, akan membincangkan isu mengenai dadah, penagih ataupun pengedar. Siapa yang salah? Isu ini dibincangkan dari sudut autoriti, iaitu perundangan, protokol dan juga perlembagaan yang telah diinstitusi dan dipersetujui bersama. Dadah merupakan isu yang telah sekian lama menjadi barah di kalangan masyarakat Malaysia. Namun, masalah ini bukan hanya terjadi di negara kita, malah ianya juga turut menjadi masalah kepada masyarakat global. Jika di Malaysia, kita mentafsirkan dadah itu adalah musuh nombor satu negara. Terdapat banyak jenis dadah yang disalahgunakan. Namun, terdapat beberapa jenis dadah yang popular di kalangan penagih, iaitu heroin, kokain, ekstasi, cannabis, syabu dan morfin. Pada asalnya, dadah adalah sejenis ubat dan bahan yang digunakan oleh pakar perubatan untuk merawat penyakit, mengurangkan simptom atau mengubah suai proses kimia di dalam badan untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun begitu, setiap pengambilan ubat-ubatan ini hanya boleh diambil atas nasihat dan saranan pakar perubatan bagi mengelakkan berlakunya kesan sampingan. Namun begitu, peredaran zaman telah berubah dengan cepat dan ada pihak yang telah menyalahgunakan bahan ini yang mendatangkan kemudaratan kepada individu yang mengambilnya tanpa pemantauan pakar perubatan. Berada di era yang serba canggih, kita dapati dadah kini datang dengan pelbagai bentuk yang sukar dijangka dan dilabelkan dengan nama yang sukar dikenali. Sebagai contoh, di pusat hiburan, terdapat pihak yang menghasilkan dan mengedarkan dadah berbentuk minuman berperisa Ribena dan mango. Gejala dadah ini semakin membimbangkan apabila berlakunya penularan dadah jenis baru yang dikenali sebagai New Psychoactive Substance (NPS). Ini kerana dadah yang mengandungi unsur NPS mudah dihasilkan dan dijual dalam bentuk gula-gula dan minuman. Masalah ini semakin sukar ditangani apabila dadah seperti ini dipasarkan dengan harga serendah RM5 berbanding dengan dadah jenis sintetik yang dijual antara harga RM30 hingga RM50. Undang-Undang Malaysia sudah jelas dengan kewujudan Akta Penagih Dadah ataupun Rawatan dan Pemulihan tahun 1983, pindaan 1998. Akta Penagih Dadah iaitu Rawatan dan Pemulihan 1983, pindaan 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan pemulihan kepada penagih-penagih dadah. Selain itu, kerajaan telah melaksanakan Akta Dadah Berbahaya 1952 khusus mengawal selia import, ekspor, penghilangan, penjualan dan penggunaan opium. Di Malaysia, terdapat 28 buah pusat pemulihan di seluruh Malaysia. Ini menunjukkan bahawa masalah penyalahgunaan di Malaysia kita di tahap kritikal dengan jumlah pusat pemulihan sebanyak ini. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK pada tahun 2017, jumlah penagih yang dikesan mengikut status kes baru dan berulang mencatat sebanyak 25,922. Mengikut kajian yang dibuat oleh AADK juga menunjukkan golongan paling ramai yang terlibat dengan dadah berumur 40 tahun ke atas dengan jumlah 6,405 orang. Kebimbangan yang dizahirkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah terhadap gejala dadah terutama dalam kalangan belia menunjukkan betapa serius masalah ini. Sehubungan dengan itu, statistik juga menunjukkan peringkat umur 13 tahun hingga ke 15 tahun mencatat 72 orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ini membuktikan bahawa penyalahgunaan dadah di negara kita berlaku sejak di peringkat bawah umur lagi. Penyalahgunaan dadah boleh melibatkan sesiapa sahaja sama ada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Hasil kajian yang dibuat oleh AADK juga mendapati terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat kita terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah.
Selain itu, Jabatan Penjara Malaysia juga mengesahkan jumlah banduan yang ditahan atas kesalahan penyalahgunaan dadah ialah 57%. Okey, punca penyalahgunaan dadah secara tidak sengaja mencatat paling sedikit iaitu 8 orang dan berpunca dari pengaruh kawan mencatat jumlah tertinggi iaitu 16,209 orang. Faktor lain yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah adalah seperti perasaan ingin tahu, untuk keseronokan dan lain-lain. Jika kita lihat, kebelakangan ini sering tergampang di dada akhbar melaporkan kes jenayah dadah di negara kita. Pada Julai 2018, pasukan operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak telah membuat serbuan di Bintulu. Hasil serbuan tersebut, mereka telah menangkap seramai 25 penagih termasuk remaja berusia 16 tahun. Dan mereka juga disiasat di bawah Seksyen 15/1/1A Akta Berbahaya 1952. Satu lagi yang terjadi di Sarawak Ogos 2018, 2 wanita telah tertangkap atas kesalahan memiliki dadah cabu dan berhadapan dengan hukuman gantung. Kedua-dua ini juga menunjukkan bahawa masyarakat kita semakin berani walaupun kerajaan telah melaksanakan undang-undang yang ketat. Masalah ini tidak akan dapat diselesaikan jika semua pihak tidak memainkan peranan dalam membantas dadah di kalangan masyarakat kita. Berbagai kempen anti dadah telah dijalankan sebelum ini seperti kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, juga pernah mengadakan program pencegahan di kalangan pelajar universiti, sekolah menengah dan sekolah rendah. Namun ia tetap belum mampu mendatangkan kesedaran masyarakat kita mengenai keburukan jika terlibat dengan jenayah dadah. Berdasarkan statistik terbaru yang dikeluarkan oleh AADK, punca penyalahgunaan dadah ini adalah berpunca daripada pengaruh kawan-kawan. Ini berarti ibu bapa perlu memainkan peranan yang lebih penting dalam membantu kerajaan membasmi penyalahgunaan dadah di negara kita. Pada di zaman globalisasi seperti sekarang, pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak, khususnya dari segi pergaulan, mampu mengelakkan anak-anak terjebak dengan masalah sosial seperti dadah. Secara amnya, masalah ini sudah jelas mampu memberikan implikasi negatif kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, negara akan menanggung kos bagi menyediakan kemudahan rawatan dan pemulihan penagih. Selain itu, negara akan kehilangan tenaga kerja yang produktif, memandangkan golongan remaja dan golongan bijak pandai juga turut terlibat dengan masalah ini. Imej dan nama baik negara juga turut terjejas apabila masyarakat kita terlibat penyalahgunaan dadah. Ia memberi ruang kepada orang luar memberikan tanggapan negatif kepada Malaysia. Hal ini kerana seperti yang kita sedia maklum, dadah juga akan mengakibatkan seseorang individu itu menghidap penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Ia sekaligus memberi kesan kepada sektor pelancongan kerana jika negara kita berada dalam situasi yang tidak sihat, sudah tentu tiada pelancong yang berminat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Oleh itu adalah wajar sekiranya pihak kerajaan atau pihak berwajib mengukuhkan lagi kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak sekolah dan universiti. Ini kerana golongan remaja lebih mudah dan terdedah dengan pengaruh kawan-kawan. Selain itu, kerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melaksanakan pendidikan untuk mencegah
penyalahgunaan dadah juga mungkin boleh dipertimbangkan demi kebaikan pada masa hadapan. Selain itu, pihak berwajib juga boleh mengadakan satu program untuk mendekati golongan khususnya remaja yang mempunyai masalah keluarga. Hal ini kerana golongan seperti ini mungkin lebih mudah dipengaruhi dan terjebak dengan masalah sosial. Secara keseluruhannya, selain usaha kerajaan, peranan aktif ibu bapa dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dadah juga penting dan perlu dipergiatkan lagi. Jika kita tidak memandang masalah ini secara serius, isu ini akan menjadi semakin kritikal dan sukar dibendung, terutamanya golongan remaja dan belia serta pelajar universiti. Tidak lupa juga bab kata pepatah, kalau ada asap, tentu ada api. Kalau ada penjual, tentu ada pembeli. Sistem keselamatan negara haruslah dipertingkatkan agar tiada lagi dadah yang dapat dijual di dalam negara kita. Katakan tidak kepada dadah.